Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pagi ini sudah pagi yang ke-7 awal Zulhijjah, di antara hari-hari yang terbaik dalam dunia bagi tahun 1441. Maka kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita di dalam tafsirul Quran walaupun secara ringkas-ringkasnya. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita dalam Suratul Qaf. Suratul Qaf, surah yang ke-50 dari awal Quran. Surah Qaf, surah yang ke-50, berada dalam juzuk yang ke-26. Juzuk 26, surah yang ke-50 dari awal. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan juga penjelasan ataupun tafsir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Surah Qaf. Cerita Qaf ni panjang cerita. Surah ini diturunkan di Makkah. Tengok dalam kitab tafsir pimpinan, dia mula dengan turun. Surah ini diturunkan di Makkah, wahya makkiyatun bil ijma'. Maknanya sepakat dah ulama tafsir kata surah ini makkiyah. Ada juga sebahagian riwayat diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata ayat 38, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dikatakan ni turun di Madinah sebab ayat ni lawan orang Yahudi yang kata Tuhan penat pada hari Sabtu. Tapi kata di para ulama, tidak jadi pelik walaupun ayat Makkiyah, Yahudi ni selalu pergi. Dia pergi Mekah, orang Mekah mari duduk berguru dengan dia, tanya macam nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya ayat ini makkiyatun, mengandungi wa ayatuha, ayat dianya khamsun wa arba'una bittifa'i ulama'il addi. Ayat dia 45 ayat, sepakat dah para ulama al-add. Nama dia Suratul Qaf. Nama dia Qaf. Ada juga yang menulis nama ayat, nama surah dia dengan ayat yang awal, yang pertama Qaf wal Quranil Majid. Maka dia masyhurnya surah ini nama dia Qaf, tidak dikenali lagi nama lain kecuali Qaf, sebagaimana disebut oleh Al-Imam As-Suyuti. Wa zakara As-Suyuti fil Itqan. Ada lagi Imam Suyuti sebut dalam kitab Al-Itqan, ada juga yang menamakan surah Al-Basiqat. Surah Al-Basiqat. Tapi kita tekak dengan nama surah Qaf.
Sebab apa nama surah Qaf? Kerana Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan huruf yang tersebut. Qaf. Satu huruf ya. Dan Allah Ta'ala saja yang mengetahui makna Qaf. Tapi kita tengok lepas ni dalam perbincangan, Qaf tu macam-macam cerita. Untuk maklumat para pelajar, maklumat para jemaah sekalian, kita belajar ilmu tentang kedudukan pembahagian, dia panggil hizib. Hizib ni ulama kita dia pecah. Cara dia nak khatam Quran ni dia bagi berapa? Tengok. Ada ulama dia bahagi 7. Daripada awal Quran 7 hizib untuk dia khatam setiap minggu. Kita pun kalau nak khatam setiap minggu, ini cara pembahagian dia. Cara pembahagian dia. Maknanya hari ni baca setakat ni. Tanda situ. Dia katakan surah Qaf. Surah Qaf ini huwa awwalu hizbil mufassal. Permulaan hizib mufassal. Mana hizib, mana kumpulan surah yang pendek-pendek dia punya ayat. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir dan lain-lain. Ada sebagian ulama kata permulaan al-hizbul mufassal di surah Al-Hujurat yang telah kita baca dalam surah sebelum ini. Ya, jadi surah ada kata sini khilaf. Ada kata hizbul mufassal ni bermula daripada Hujurat, ada yang kata bermula daripada surah Qaf. Surah Hujurat pendek juga kan. Hizib dalam Quran, kalau kita tengok hizib, dia tulis pembahagian tu dalam Quran ni. Apa hizib? Hizib ni para sahabat radhiyallahu anhum dia baca setiap malam. Itu makna hizib. Hizib ni maknanya bacaan harian kita, bacaan tetap sehari. Dia panggil hizib. Kita raja dengar kan bacaan tuan-tuan syekh, dia kata hizib, Hizbun Nawawi, Hizbul Bahri. Makna hizib tu bacaan-bacaan tetap harian. Mana para sahabat ni dia bagi Quran ini untuk hizib. Bacaan dia setiap hari. Wa qad su'ila ba'du sahabah, sebahagian daripada sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Aus bin Aus ataupun Aus bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia kata kaifa kuntum tuhazzibuna al-Quran. Bagaimana cara kamu juzuk bahagi-bahagikan Quran itu untuk nak khatam dia? Bagaimana kamu baca dia, kamu baca dia. Tanda ni. Qala nuhazzibuhu thalatha suwar. Kami bahagi kumpulan yang pertama 3 surah. Kemudian 5 suwar, 5 surah. Kemudian 7 surah. Kemudian 9 surah. Kemudian 11 surah. Kemudian 13 surah, kemudian hizbul mufassal sampai kepada khatam Al-Quran. Jadi cerita Aus ni kita dikeluar oleh Abu Daud At-Tayalisi, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Bagaimana pecahan dia? Kita pandai dah tadi berapa ada 7 kan? 3, 5, 7, 9, 11, 13 mufassal. Mana ada 7 hizib, 7 kumpulan. Tanda untuk kita belajar. Siapa nak khatam Quran seminggu, ini cara pembahagian. Yang pertama 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baru jadi. Yang kedua 5 surah, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Yang ketiga 7 surah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. 9 surah. Yang keempat 9 surah, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Anbiya, Hajj, Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan.
Yang kelima 11 surah. Asy-Syu'ara, An-Namlu, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah, Ahzab, Saba, Fatir, Yasin. 13 surah. As-Saffat, Shad, Zumar, Ghafir, Fussilat, Syura, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fath, Al-Hujurat. Al-Hujurat tu khilaf lah kan. Al-Mufassal bermula daripada Qaf ataupun Hujurat sampai kepada surah An-Nas. Fahadha tahzib, cara pembahagian hizib ini, kana sahabah radhiyallahu anhu ya'tamiduna, para sahabat letak susun, liman arada an yakhtimal Quran fi 7 ayyam, bagi orang yang nak khatam Quran seminggu. Boleh tak boleh kita? Siapa nak khatam Quran seminggu, bagi 7 hizib insya-Allah. Setiap minggu dia khatam Quran. Bagi orang nak khatam Quran 10 hari sekali, mudahlah, bagi juzuk pula. 3 juzuk 10 hari. Bagi orang nak khatam Quran sebulan sekali, berapa? 1 juzuk 1 hari. Bagi orang malah tak khatam seumur hidup, na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ni. Takut ada kumpulan ni. Kumpulan mana? Kumpulan yang tak khatam Quran langsung. Penat. Ini kita belajar, dia panggil hizib. Kan kita kadang-kadang kita tengok dalam Quran itu hizb. Baik, kita balik kepada muqaddimah surah Qaf dalam pimpinan. Intisari kandungannya. Kandungan ini mari mana? Setelah menerangkan hakikat Al-Quran yang amat mulia, yang amat melimpah kemuliaan dan kebaikannya, dan setelah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus memberi peringatan dan amaran, maka pada ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala mendedahkan kesesatan golongan kafir musyrik yang menentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari hari akhirat, yakni hari balasan. Mengapa golongan yang ingkar itu bersikap demikian? Kenapa? Kerana mereka tidak mahu berfikir dengan betul. Bahkan mereka terburu-buru mendustakan kebenaran bila sahaja sampai kepada mereka. Ini sikap buruk ni yang kita kena belajar. Jangan terburu-buru. Bila kita terima benda-benda yang kita nak percaya pun jangan terburu. Kita tak mau percaya pun dengar dulu. Ni tak tahannya kita bakal dengar hak tak serupa dengan kita, berak. Pakai agama selalu, kan? Tidakkah mereka sentiasa mengisikan kesan-kesan kekuasaan? Tidakkah mereka sentiasa menyaksikan kesan-kesan kekuasaan Allah kepada langit yang terdiri di atas mereka dengan tidak bertiang? Bagaimana Allah Ta'ala membinanya dengan rapi, serta diperhiasinya dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang terang benderang dan bersinar cemerlang. Dan kepada bumi ini, bagaimana Allah bentangkan dia sebagai hamparan, dengan meletakkan padanya gunung ganang sebagai pancang pasaknya, serta menumbuhkan padanya berbagai jenis tanaman yang indah subur, untuk menyedarkan orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian. Allah Ta'ala menegaskan bahawa seluruh kehidupan manusia adalah terletak dalam genggamannya dan pengawasannya. Allah lah yang telah menciptakan manusia dan sedia mengetahui akan keadaannya yang zahir dan yang batin. Bahkan pengetahuannya lebih dekat pada manusia, lebih daripada orak leher manusia itu sendiri. Tiap-tiap seorang ada 2 malaikat yang menjaga dan mengawalnya. Ingat kita, jangan duduk sedap hati sangat. Yang menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Apabila sampai ajal seorang, datanglah sakratul maut, membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada orang yang sebelum itu tidak mengakui perkara yang benar itu, itulah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Dekat nak mati dah. Setelah menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat, dan balasan baik bagi orang-orang yang beriman, serta akibat buruk yang akan menimpa orang-orang yang engkar, maka dalam bahagian akhir surah ini ditegaskan.
Mana akhir surah Allah kata apa? Sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati yang sedar pada masa membacanya, atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada pengajaran itu dengan menumpukan hati dan pikiran kepadanya. Masya Allah. Itu muqaddimah surah. Kita masuk kepada perbincangan ayat satu persatu setakat masa yang diizinkan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, satu huruf ya, dibaca dengan panjang. Qaf, isim lil harfil arabi, nama salah satu daripada huruf hijai, huruf Arab. Apa makna qaf? Tafsir yang paling baik yang dipilih oleh ulama tafsir, Allahu a'lamu bimuradihi bih. Allah Ta'ala yang maha mengetahui apakah maksudnya. Habis. Kalau kita korek, pelik-pelik. Macam-macam. Maknanya qaf dengan ni. Huraian-huraian ulama. Ada kata qaf ambil daripada Al-Quran. Qaf, yakni Al-Quran. Ada kata qaf daripada Qadir. Ada kata qaf nama surah. Sesama masalah kita. Ada kata qaf ismu min asma'illah. Ataupun qaf harfu minal huruf, salah satu daripada huruf yang ada dalam Quran. Banyaklah pandangan-pandangannya. Tetapi jangan sekali-kali kita terperangkap dengan ada juga huraian dalam sebahagian tafsir. Dia kata qaf nama bukit. Gaji dengar ke bukit Qaf? Gaji dengar? Tak pernah dengar? Masyhur dalam internet orang duk sebar, dia kata bukit Qaf ni, dengar dia kata, Jabalun muhidun bil ard. Satu bukit besar yang melingkungi bumi. Warna dia hijau. Pasal itulah pantulan cahaya dia ni naik ke langit, langit pun nampak hijau. Sedap juga ni. Bumi ni bersambung dengan bukit Qaf. Mana bukit itu tidak siapa diketahui. Bukit ini diduduki oleh para wali-wali. Wali-wali boleh duduk. Ada satu makhluk di hak ni, yang duduk di bukit Qaf ni, dia tak kenal malaikat, dia tak kenal macam-macam. Sedap lagi dia kata bukit Qaf ni pernah ditemui oleh Zulkarnain. Zulkarnain kagum tengok bukit Qaf, warna hijau comel, dia bertanya, siapa kamu? Dia kata aku Qaf. Lah ni tak jumpa cari, kecuali wali je jumpa cari. Tanda tuan-tuan, itu cerita yang diceritakan oleh sebahagian kitab-kitab tafsir. Masya Allah. Kesimpulannya, haza mimma lam yarid fi kitabin wala sunnatin. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Wala sabata bi asarin sahih. Tak ada sabit dalam asar kata-kata sahabat sebagaimana yang telah dinukilkan oleh orang-orang dalam kitab-kitab mereka. Wa minal khata'al kabir, di antara kesalahannya kita duduk percaya ke bukit Qaf lagu tadi, maknanya maklumat yang salah tentang alam ini, tentang falak, tentang manusia. Tapi sayangnya cerita ni ditulis di dalam sebahagian daripada kitab-kitab tafsir. Percaya. Macam juga cerita dunia ni duduk mana? Duduk atas tanduk lembu. Bila lembu gerak, jadi gempa bumi. Percaya? Hadza min sya'n. Cerita-cerita lagi ni telah membuka ruang kepada keraguan orang kepada Quran. Dan akan lari kepada kitab-kitab lama macam ni. Sedangkan orang-orang pengkaji, ulama geografi, ulama riyadhiyat, matematik, fizika, mereka telah menggunakan maklumat-maklumat ilmiah kita tak jumpa cari. Maka jangan buat mari cerita-cerita
Nak tafsir Quran dengan cerita Qaf macam ni, nak tafsir Quran dengan cerita bumi di atas tanduk lembu, nak tafsir Quran dengan benda-benda yang tidak ada fakta yang jelas dari sudut fizikalnya, dari sudut ilmu falaknya, ilmu geografinya tidak ada, kita boleh je percaya. Yang anda baca dalam internet ni, kita mesti percaya ini perkara gaib. Kita kata perkara gaib, kita nak percaya kepada dia mesti melalui nas ataupun wahyu yang jelas. Macam tembok Zulkarnain, kita percaya. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi, walaupun ada orang engkar, dia kata kalaulah tembok Zulkarnain tu ada, yang Zulkarnain buat kemah tu ada, tentulah satelit boleh tengok. Ini kita kena kembali kepada perkara gaib. Sebab apa? Sebab dia ada dalam Quran, disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW sebut, maka kita kata ini perkara gaib. Dia ada, cuma manusia tak nampak. Tapi cerita Bukit Qaf ni tidak ada mana-mana dalil asar yang kita boleh percaya. Orang kata awak boleh tak percaya ni, Bukit Qaf ni diduduki oleh para wali-wali saja boleh duduk sana. Kita kata di mana dia? Benda gaib kita nak dua. Yang pertama, nas. Kita akan percaya berdasarkan kepada nas, kan? Yang kedua, biar ada fakta yang jelas menunjukkan benda tu. Dua-dua tak ada. Cerita tembok Zulkarnain, kita ada nas jelas, kan? Zulkarnain buat. Maka janganlah duduk penuhi kitab-kitab tafsir dengan perkara-perkara yang ajaib macam ni. Jangan dibuat. Allahu Akbar. Jangan buat, menyebabkan orang akan lari. Dia kata, tak boleh pakai ni. Kitab-kitab lagu ni pelik-pelik. Jangan. Baik. Qaf, apa dia Qaf ni? Huruf. Salah satu daripada huruf Al-Quran. Tak ada kena-mengena dengan bukit Qaf. Bukit Qaf. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang amat melimpah kemuliaan dan kebaikannya. Quran sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus memberi peringatan dan amaran. Kerja Nabi kita ni apa? Kerja dia beri peringatan dan beri amaran. Jangan duduk main lah. Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran. Sebab apa? Sebab punca puak-puak kafir tak mahu terima ni, sebab dia syak pada Quran. Maka Allah Ta'ala, wal Quran, demi Al-Quran yang aku turunkan. Mu jangan syak. Kenapa nama dia Al-Quran? Tanda ni pelajar. Dinamakan Al-Quran bi'tibarihi maqru'an, karena dia dibaca. Itu mana Quran, dibaca. Dinamakan Al-Kitab, haza Al-Kitab, kan? Zalikal kitabu, dinamakan kitab bi'tibarihi maqru'an, maktuban, karena tertulis di Lauhil Mahfuz dan tertulis pula dalam mushaf, kan? Maka bila kita baca, telinga dengar, kita boleh menjiwai manisnya lafaz-lafaz Al-Quran itu. Dinamakan kitab sebab apa? Tertulis, dapat ditengok oleh mata. Bila mata boleh tengok, telinga boleh dengar, mantap. Kalau tak nampak mata, telinga dengar, lagi pun kuat. Dan berapa ramai orang-orang yang tak nampak mata, dia buta, tapi kepahaman dia kepada Quran jitu, Masya Allah, kan? Dua-dua tu memberi bekas dalam jiwa manusia. Sama ada melalui kita dengar saja, ataupun kita boleh padukan dua-dua, dengar, tengok. Lagi mantap. Itu makna Quran. Al-Quran Al-Majid. Majid maknanya melimpah kemuliaan. Itu makna Majid. Al-Quran ay sahibul majdi. Maka kemuliaan Al-Quran itu di mana? Keagungannya, kesempurnaannya, keteguhannya. Dan Al-Quran itu telah menasahkan, membatalkan hukum kitab-kitab yang terdahulu. Dalam bab hukum syariat, dalam bab tauhid sama. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat, tauhid sama. Tak ada orang beriman kepada Allah. Dan baqa'uhu wa ta'siruhu,
kemuliaan Al-Quran itu dia kekal sampai kiamat. Orang tak boleh nak ubah Quran. Orang boleh jauhkan manusia daripada Quran dengan cara mana? Dengan cara tak baca. Ataupun dengan cara sekular. Quran dibaca, diberi tauliah, kebenaran untuk musabakah, tetapi jangan sekali-kali mengamalkan undang-undang Quran. Kita tahu saya kata apa? Nak buat undang-undang hudud, siapa yang menentang? Anak-anak orang Islam menentang. Kerajaan, perjuangan sekumpulan daripada umat Islam nak pindah sikit lah undang-undang syariah supaya tinggi sikit darjat. Daripada duk mai 3, 5, 6 kata orang, nak naik taraf sikit. Cabut ekor. Sebahagian daripada anak-anak orang Islam tali baru pada kafir menentang cara ni, ataupun mai perli-perli. Dan kita kata takutnya mereka kepada undang-undang yang dinamakan undang-undang Al-Quran. Itu belum hudud sepenuhnya lagi tu. Takut dah. Sebab itu Allah kata nakalan minallah. Kalau kita buat undang-undang yang disandarkan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri berkat. Kesan undang-undang itu ada. Baik. Wal qasamu bil Quran isyadatun bi'azamatihi. Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran ini menunjukkan kepada keagungan Al-Quran, dan juga menunjukkan bahawa isi kandungan Quran itu terkandung dengan huruf-huruf yang disebut oleh orang Arab. Mana huruf ni bukan huruf pelik. Qaf, biasa Arab sebut qaf. Kan? Dan surah ini salah satu daripada surah yang agung yang mengandungi al-i'jaz. Surah yang menjadi cabaran, challenge kepada puak Arab. Kalau berani, tiru Quran aku. Lawan Quran, tak boleh. Allahu Akbar. Jadi dalam surah ini mengandungi dua asas yang besar, iaitulah al-uluhiyah wal ba'th. Ketuhanan Allah Azza wa Jalla dan kebangkitan pada hari kiamat. Pada itulah simah, ciri-ciri surah Makkiyah ini biasanya dia akan pergi kepada hari kiamat, keimanan dan kiamat. Tengok ayat yang kedua. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Kaum musyrik Mekah bukan sahaja mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka. Pelik. Muhammad, anak Abi Kabsyah, anak pengembala kambing, mengaku jadi Nabi, bawa Quran. Pelik. Dari kalangan mereka sendiri, orang kampung dia, seorang Rasul, orang kampung kita, anak Abi Kabsyah tak apa akak Nabi, duk payah kambing. Jadi dia nak hina Nabi. Dia tak kata anak cucu Abdul Muttalib. Dia cari nama-nama orang kecil-kecil. Orang lagu ni menjadi seorang Rasul, memberi peringatan dan amaran mengenai perkara hidup semula sudah mati. Lalu orang-orang kafir itu berkata, haza syai'un ajib. Ini adalah satu perkara yang menakjubkan, pelik, ajaib. Mari mana pula Muhammad ni? Kan? Allah Ta'ala pun rasa pelik daripada apa yang mereka pelik tu. Ngomong pelik. Bal ajibu. Bahkan puak itu pelik. Dia kata pelik. Maka bila dia tengok pelik, dia engkar terus. Padahalnya Allah Ta'ala sebut Quran ni majid. Mungkin engkar buat apa? Dengarlah dulu. Tak mau dengar. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala rasa kesian kepada hamba-hamba dia ni. Fa'ajibu. Pelik sebab mereka terlalu cepat untuk mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari ayat yang mereka tak dengar. Tak pernah dengar macam ni. Patutnya kita ni jangan gopoh. Bila perkara yang kita jarang dengar ataupun tak pernah dengar, janganlah cepat-cepat. Kan? Ni dok ni. Bila orang tak pernah dengar, itulah hak kita nak lawan, hak nak lawan sungguh-sungguhnya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan duk lawan.
Perhati dulu. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala nyatakan istighrab. Hak mereka rasa pelik benarnya, ajaib benarnya. Sebab mati hidup balik ni. Hai, pelik. Muhammad ni mari mana juga mati hidup balik. Orang lain mati tak balik-balik pun. Tengok. Tengok ayat yang ketiga. Ini keajaiban yang mereka rasa pelik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Allah. Dia kata apa? Adakah kita akan kembali hidup semula sesudah kita mati serta menjadi tanah? Hei, mana mari Muhammad? Oh, dia hidup main hidup semula jadi macam mana boleh hidup? Oh, dia hidup main lagi tengah otak dia. Itu adalah cara kembali yang jauh daripada kemungkinan. Kerana jasad yang telah hancur tidak dapat diketahui lagi. Mana ada Muhammad ni? Jangan duk jadi manusia pelik kat kamu ni, mak. Jadi mari dia. Mereka tahu mati. Binatang-binatang pun tahu mati, kan? Keluarga dia mati, orang tu mati. Lepas mati jadi tanah. Sebab semua tu dia tengok dah. Korek mula dalam kubur tak ada, ni kata tanah, ni kata tulang. Tulang pun reput. Seorang ketua Quraisy nama dia Ubay bin Khalaf. Tanda nama ni. Penyagap besar Mekah ni nama dia Ubay bin Khalaf. Ramai nama Ubay ni. Ubay bin Ka'ab lain, kan? Ni Ubay bin Khalaf. Abdullah bin Ubay lain pula tu. Ubay bin Khalaf ni penyagap besar Mekah, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tulang hak repuk. Bawa tangan tulang repuk. Dia kata, "Muhammad, mu sangka Allah Taala nak hidup balik manusia lepas pada jadi tulang repuk ni?" Dia pun peracur tulang. Ambil tulang tu peracur. Sudah dia hancur-hancur, nafakha firri, dia campur. Buat lagi ke angin atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, tulang aku hancur. Hidup balik. Dia cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak keseorangan, nampak macam takut. Nabi jawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi kata, "Ya." Mu akan dibangkit semula. Ana aqulu zalik. Kita akan dibangkit balik. Ya ba'asuhullahu wa iyyaka. Allah Ta'ala bangkitkan aku, Allah Ta'ala hidup balikmu, summa yudkhiluka Allahu an-nar. Allah Ta'ala akan masukkan kamu dalam neraka. Masya Allah. Berani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terkanyak juga Ubay bin Khalaf. Berani. Tegas. Tapi sani lawan kerana nafsu, bukan lawan kerana mencari hujah. Zalika raj'un ba'id. Dia kata, "Jauh. Tak nak mikir ni. Nak hidup balik semula ni. Tak nak mikir bahasa kita ni. Di luar kotak." Pemikiran di luar kotak ni mana mari mana mu lagu ni. Jangan main. Itu dia panggil pemikiran sathi. Mana yang mikir cara bodoh lah senang. Biasanya manusia ni cepat untuk menolak perkara-perkara yang dia tak tahu. Kata di ahli-ahli fikir, an-nasu a'da ma jahilu. Manusia dia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Tasarruf, cepat. Nak engkar, nak kata orang bodoh, nak kata, kita ni jadi bimbang hari ni para jemaah sekalian. Maklumat banyak. Kita ni bila kita bawa pandangan-pandangan para ulama besar, contohnya, ambil dalam kitab-kitab yang besar, kitab majmuk, ada orang kapal pelik, ustaz ni mari mana pula ni. Siapa bila ana huraikan masalah, contohnya hari ni musim-musim nak korban ni kan. Ada kata korban ni tak boleh lembu khasi, lembu patah tanduk, lembu macam-macam, telinga, soyok. Jadi kita carilah pandangan-pandangan alim ulama. Sebab kalau Nabi sebut betul, senang pula. Ini Nabi sebut nampak cacat, tapi kecacatan tu nak ukur cacat tu macam mana? Maka para ulama ijtihad, kan? Bila ijtihad, adalah pandangan kata boleh yang tak boleh. Jadi kita carilah pandangan-pandangan yang lebih luas. Contohnya cerita cabut rumput atas kubur.
Oh, ada kata, ini orang ini kena repot ni. Sebab duduk cerita, subhanallah. Patutnya bila orang belajar lebih sikit pada kita, boleh menjelaskan pandangan alim ulama dalam satu masalah, kita kata terima kasih lah, sebab ada ruang yang terbuka. Benda-benda ijtihadi, para ulama ijtihad. Kalau ada nas katanya tak sudut lawan lah. Bukan nak terima, nak pergi repot. Kita kata Masya Allah tabarakallah. An-nas a'da'u ma jahilu, manusia ni gopoh dan dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Tidak kata terima kasih lah, tolong bagi tahu, menyelesaikan masalah. Pasal tu tulis kata-kata hikmah. Al-mar'u qad yukazzibu bil haqqi li gharabatihi. Seseorang itu akan menolak kebenaran kerana pelik bagi dia. Dia tak ada dengar. Pelik. Wa qad yusaddiqu bil batil li kathrati ma yasma'uhu. Dia boleh percaya benda batil kerana dia banyak dengar. Orang ni cakap, oh betul. Bukit Koh ni ada sungguh ni, walaupun tak boleh nampak di mata, tapi Tok Wali pergi sana, percaya. Tapi benda benar yang dia jarang dengar, dia akan tolak. Kita tulislah, manusia ni akan mendusta benda yang benar. Kenapa? Kerana dia asing bagi dia. Tapi dia boleh percaya benda batil kerana dia selalu dengar. Pasal itulah kalau kita tengok dalam media-media, dalam TV ke, dalam surat khabar ke, dalam radio, bila dia nak jual satu benda, dia kempen. Mengempen kuat, orang percaya. Benda bohong ni, lama-lama dipercayai oleh orang. Sebab tu jangan dengar benda bohong. Ini portal-portal berita pembohong atas dunia, jangan dengar. Sebab bila dengar acak, kita akan percaya. Benda benar ni orang mudah menentang. Allah. Dia percaya. Sebab apa? Dia selalu dengar. Orang kata. Dan, ramah tu daripada kecil lagi duduk dengar bumi di atas tanduk lembu. Hatta la yas'alu an dalilihi. Dia pun tak tanya, awak ambil mana kat cerita ni? Tanya dalil ni pula dah. Tak percaya kat ulama ke? Tengok pula. Kita bukan tak percaya kepada ulama, bukan tak percaya kepada kitab-kitab turas yang ditulis oleh para ulama. Tapi kita nak tahu di manakah ma'khaz, di manakah sumber. Kita kata benda-benda gaib biarlah ada autentik, biar ada kesahihan maklumat, jangan diterima begitu saja. Maka manusia akan terima benda yang tak betul kan dia selalu dengar tanpa meminta penjelasan atau sandaran. Pada itulah bagi anak, janganlah melenting kalau ada masyarakat, ustaz, apakah hukum sekian-sekian, kita berkata. Dia kata, apakah dalil? Sandaran dia, minta dalil. Celek mata. Bukan ulama, bukannya mujtahid. Tak. Kalau mujtahid dia tak minta dalil, dia sendiri cari. Kita nak tahu di mana sandaran. Macam cerita Bukit Koh, di mari mana? Kena belajar. Maka manusia tolak apa ni? Tolak berbakit sebulan ni sebab dia jahil, walaupun Al-Quran sudah turun. Masya Allah, tabarakallah. Karena jauh. Dia kata apa? Dengar ni, ada seorang Ibnu Az-Zaba'ra. Ibnu Zaba'ra ni penyair. Dia kata, hayatun summa mautun summa nashrun, hadisu khurafatin ya umma amrin. Hidup, lepas mati, lepas tu hidup balik. Seperti Muhammad kata, hadisu khurafat. Dia kata ni cerita khurafat. Bagi orang-orang tak percaya. Bagi kita yang percaya, itulah iman kita. Allahu Akbar. Ayat yang keempat. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allahu Akbar. Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Kerana kami sedia mengetahui akan apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit dari tubuh orang mati dari kalangan mereka. Tuhan kata aku tahu. Tangkusul ard, bumi ni bila kita tak buat mayat dalam kubur, dia makan, hancur, patut tulah jadi repuk kan. Kecuali beberapa jenazah, mayat-mayat yang terpilih yang tidak hancur. Kalau nak tahu, orang gali kubur dia tahu. Penggali kubur dia bagi tahu dengan saya. Dia kata kawasan-kawasan ni banyak mayat yang tidak hancur. Cuma kita tak mahu didedahkan rahsia, takut ramai orang pergi buat khurafat situ. Tak usah kata apa, kubur ayahanda kita ni rahimahullah. Ada orang yang capak duit. Masa mananya mari tak tahu. Kalau nampak pelik-pelik kita pagar kubur ni.
Mari khurafat macam tu. Nak berduit pun dah tabur masjid lah, bagi dia tabur di kubur. Pelik. Mana Allah kata aku tahu bumi itu duk makan sedikit demi sedikit dia punya tubuh orang mati dari kalangan mereka, serta ada di sisi kami wa indana kitabun hafiz, sisi kami ada sebuah kitab yang menyimpan dan mencatat segala perkara yang berlaku. Puak ni tak percaya. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Puncanya kenapa? Mereka tidak mau berfikir betul. Tak saya mikir masalah. Bahkan mereka terburu-buru mendustakan kebenaran bila sahaja sampainya kepada mereka. Oleh sebab itu mereka berada dalam keadaan yang serba kacau. Celaru kata orang. Kan? Jadi mereka ni punca punuh dianya, iaitulah puncanya sebab dia gopoh. Dengar benda yang dia tak aja dengar, marah selalu. Kan? Fahum fi amrim marij, mereka kadang-kadang serba kacau. Al-marij di sini muttarib al-mukhtalif, maknanya celaru lah, kita terima celaru senang. Marajal bahrain yaltaqiyan, marajah itu maknanya bercampur. Allahu akbar, maknanya walaha makna la yastaqinu ala syai', maknanya mereka tak konsisten, tak boleh nak istiqamah atas benda. Pasal tu dia mesyuarat pelik. Nak kata apa Muhammad ni? Ada kata sihir, ada kata ahli nujum, ada kata syair, ada kata pembohong, ada kata pembawa cerita-cerita dongeng, macam-macam itu dah dia nak buatkan Nabi tapi tak jumpa. Kan? Maka awalnya dia rasa pelik dengan dakwah Nabi, yang akhirnya dia pergi kepada pendustaan. Tulis itu. Wal aqilu, tanda orang yang akal, orang yang berakal. Iza staghraba syai', apabila dia rasa pelik benda ni, apa dia? Yantaqilu minal istighrabi ilal bahsi. Orang yang berakal bila dia dengar benda pelik, dia tidak melenting, dia kaji. Betul kah? Kalau betul ikut, kalau tak betul condemn. Senang. Daripada kita kaji, kita akan jumpa maklumat, kita dapat ilmu, mungkin ilmu itu bawa kepada keyakinan ataupun ghalabatu zan. Itu sepatutnya begitu. Bukan bila kita dengar kita pergi lawan terus, kan? Maka ini tak ada. Mana ayat ini dalil mereka yang meninggalkan kitab dengan sunnah, mereka terumbang-ambing, tidak akan duduk di atas landasan yang baik. Pasal itulah pelik kita ni. Boleh percaya belaka benda-benda khurafat. Ni sehari dua ni timbul orang duk puja gambar seorang tok wali, pakai kain pun ada sekat lutut, baju tak pakai, diiringi daripada masjid, orang naik tak atas mimbar. Tak atas mimbar masjid. Siap dengan cucu rokok lagi bagi. Dia tu isap rokok atas mimbar, putih rokok tu duk tapuk gitu. Tok wali besar. Kita kata jangan salah bagi. Orang kata wali ada kata baca bagi atas, tok wala. Sebab apa? Saat ni ustaz kata, kalau tengok benda pelik kena kaji. Memanglah benda pelik kena kaji, tapi kita kaji dari sudut syariat. Imam Syafi'i kata apa? Kalau mu tengok orang terbang atas angin, mu tengok berjalan atas air, tapi dia lawan syariat, itu jangan ikut. Masya Allah. Oh, awak ni orang zahir ni, kita ni puak-puak batin, puak isi. Dan ada satu kumpulan ajaran sak di Kelantan ni, nama dia ilmu isi. Allah irham bapak saya dulu, dia dihantar oleh pejabat agama supaya pergi berdebat dengan puak ilmu isi. Dia kata ada ke ilmu isi? Kata di arwah bapak ni, ada. Isi apa? Isi neraka. Maya tidak, berapa pun tidak, isi neraka. Jawab dia. Allahu Akbar. Maknanya orang yang meninggalkan Quran, meninggalkan wahyu ni, mereka hidup terumbang-ambing, tidak akan betul. Annal mazmum, yang dicerca dalam ayat ini, iaitulah orang yang menolak kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Adapun benda-benda ijtihadi, benda-benda ikhtiari, kita tak boleh nak kata orang ni sesat ni pula. Orang ni kata boleh berdasarkan ijtihad dia, maka dia panggil khilaf. Maka kita tengoklah khilaf ni muktabar tak muktabar, panjang cerita dalam kitab usulul fiqh. Alhamdulillah tamatlah kita muqaddimah kepada surah Qaf. InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat yang ke-6. Bermulalah siri-siri Allah Ta'ala sebut kepada kita dalil akli. Dalil akli
dalil nazar, kita boleh mikir dengan otak kita, boleh tengok dengan mata kita tentang keagungan Allah Azza wa Jalla dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.